Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi untuk PDP kita pada hari ini akan berfokuskan kepada aspek Komsas, iaitu untuk sajak roti. Okey, sajak roti oleh Ahmad Syahrul Wahid. Jadi sebelum kita membincangkan mengenai maksud, tema, persoalan, bentuk sajak, nilai dan pengajaran dan semua itu, marilah kita dengar dahulu sajak roti ini. Jadi di sini saya ada sediakan sajak roti ini. Jadi kita akan perdengarkan dahulu sajak roti oleh Ahmad Syahrul Wahid. Dari cerobong dapur, asap berjelaga berkepul. Terkecur liur, harum berbau, juadah tersohor. Perut yang lapar, selera kian mengelepar. Menanti roti dibakar, rangup dan segar. Terhidang seumpama permaidani terhampar. Kala roti di depan mata, nafsu makan pun bergelora. Berkeping-keping menggegar selera. Perut pun kenyang terasa, tenang bersendawa. Bagi pemilik iman di dada, sendawa itu tidak sempurna. Masih ada beban di bahu mereka. Warga miskin belum terbela. Masih merintih lapar dahaga. Bila begitu selamanya, kalimah syukur pun jelas tertera di hati sanubari warga dunia. Melangit damai dirasa, percikan iman segar berwarna. Okey, jadi itulah tadi sajak roti oleh Ahmad Syahrul Wahid. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok maksud untuk setiap rangkap. Okey, jadi rangkap yang pertama. Okey, rangkap yang pertama iaitu rangkap yang pertama tadi iaitu dari cerobong dapur, asap berjelaga, berkepul terkena liur, harum berbau, juadah tersohor. Okey, jadi maksud rangkap satu ini di mana penyajak cuba menggambarkan, penyajak cuba menggambarkan keharuman kuih terkenal yang sedang diproses dan ini menyebabkan keinginan makan yang melampau. Jadi penyajak ini tadi dia telah menggambarkan betapa harumnya kuih yang terkenal itu, di mana kuih itu sedang diproses dan kemudian bagaimana keharuman kuih ini telah membangkitkan keinginan makanan yang melampau dalam diri kita. Okey, rangkap yang kedua pula iaitu perut yang lapar, selera kian menggelepar. Menanti roti dibakar, rangup dan segar, terhidang seumpama permaidani terhampar. Okey, jadi rangkap kedua menyatakan lebih-lebih lagi dengan perut yang lapar dan selera yang besar, roti yang segar dan rangup itu memang amat dinanti-nantikan apabila siap dibakar. Jadi rangkap kedua ini tadi memberitahu bahawa dahlah perut kita lapar, kemudian selera yang melampau tadi. Jadi penyajak itu tak sabar nak makan roti tersebut apabila roti itu sudah siap dibakar. Jadi itu adalah untuk rangkap yang kedua. Seterusnya kita tengok rangkap yang ketiga dan yang keempat.
Okey, rangkap yang ketiga ini bunyi dia, kalau roti di depan mata, nafsu makan pun bergelora, berkeping-keping menggegar selera, perut pun kenyang terasa, tenang bersendawa. Jadi rangkap yang ketiga ini, penyajak cuba menggambarkan bahawa apabila roti tadi setelah selesai dibakar, banyak kepingan roti akan dimakan untuk memuaskan nafsu dan memenuhkan perut. Selepas itu bunyi sendawa yang keluar menunjukkan tanda seseorang itu kekenyangan. Okey, jadi rangkap yang ketiga, penyajak itu cuba menggambarkan suasana apabila ataupun ketika roti itu sudah siap dibakar. Kepingan-kepingan roti itu kita akan makan untuk memuaskan nafsu kita dan untuk memenuhkan ataupun mengenyangkan perut. Jadi tanda orang yang kenyang itu adalah dia bersendawa. Itu adalah maksud rangkap yang ketiga. Okay, seterusnya rangkap yang keempat. Bagi pemilik iman di dada, sendawa itu tidak sempurna. Masih ada beban di bahu mereka. Warga miskin belum terbela. Masih merintih lapar dahaga. Okey, jadi rangkap keempat ini, penyajak menyatakan bagi seseorang insan yang beriman kuat, seseorang yang alim, seorang yang mempunyai iman yang kuat, nikmat kekenyangan itu tidak tercapai andai kata mereka melupakan tanggungan yang lain, kerana masih ada fakir miskin, orang miskin yang berperut lapar tidak terjaga. Mereka masih mengeluh sedih dan amat memerlukan makanan dan minuman. Okey, jadi dalam rangkap yang keempat ini, penyajak menyatakan kalau orang yang beriman kuat, orang yang alim, kalau dia makan, nikmat kekenyangan dia itu, dia tidak tercapai. Kerana apa? Kerana mereka memikirkan fakir miskin ataupun orang miskin yang pada ketika itu masih masih berperut lapar dan makanan dan minuman mereka tidak terjaga. Jadi itu menyatakan bahawa seseorang yang beriman kuat itu mereka tak mencapai nikmat kekenyangan kerana mereka masih memikirkan golongan orang miskin yang tidak terjaga makan minum dia. Jadi itu untuk rangkap yang keempat. Okey, rangkap yang kelima berbunyi, bila begitu selamanya kalimah syukur pun jelas tertera di hati sanubari warga dunia, melangit damai dirasa, percikan iman segera berwarna. Jadi rangkap kelima ini, penyajak cuba menggambarkan rasa syukur, okey, rasa kesyukuran. Jadi rangkap kelima ini saya nyatakan dekat sini, kalimah alhamdulillah ini merupakan pegangan kata yang perlu dilafazkan setiap daripada kita bagi menandakan erti kesyukuran, khususnya untuk orang yang beragama Islam lah. Kalau kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita sebutlah kalimah alhamdulillah ini. Okay, selain itu, dengan ini nikmat yang damai yang dicapai seiring dengan keimanan dalam hati yang lebih indah berseri. Jadi itu maksud rangkap yang kelima, iaitu kita perlulah berasa syukur kerana dekat luar sana lagi banyak orang yang susah, di mana makan dan minum mereka tidak terjaga. Okay, kita dah tengok bahagian rangkap. Seterusnya kita akan tengok tema. Jadi tema yang terdapat di dalam sajak ini. Okay. Sebelum tu, tema ini dia merupakan idea utama. Tema adalah idea utama dalam sesuatu karya. Okay, jadi idea utama ataupun tema untuk sajak ini adalah orang yang beriman ketika kenyang tidak melupakan golongan
miskin. Di sini jelas menyatakan orang yang kenyang tu kemudian dia tak fikirkan golongan yang miskin, maksudnya orang itu tidak beriman. Jadi sebagai orang yang beriman, orang yang berpegang kuat dengan agama, kita haruslah ketika makan kita harus berasa syukur. Dan ketika makan dan ketika kenyang kita jangan melupakan golongan miskin, di mana makan minum golongan miskin ini tidak terjaga. Jadi itu adalah tema untuk karya roti ini. Okey, seterusnya kita akan tengok bahagian persoalan. Persoalan ini adalah idea sokongan ataupun idea sampingan, di mana idea ini akan menyokong idea utama ataupun tema tadi. Okey, jadi untuk persoalan bagi saja roti ini, saya nyatakan di sini terdapat 5, iaitu bergantung dengan jumlah rangkap yang ada tadi. Okey, jadi rangkap yang pertama, persoalan dia adalah apabila roti dibakar, baunya membangkitkan selera. Jadi ini kita boleh lihat dekat rangkap yang pertama. Ini rangkap yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, ketika lapar, manusia tidak dapat menahan nafsu makan. Jadi untuk persoalan kedua ini, kamu boleh tengok dekat rangkap yang kedua. Dan untuk yang ketiga pula, persoalan yang ketiga, apabila makan makanan yang sedap, manusia akan makan sampai kenyang dan bersendawa. Jadi ini kita boleh lihat dekat rangkap yang ketiga. Jadi rangkap 1, 2 dan 3 ini dia jelas menyatakan untuk golongan manusia yang tidak beriman, yang tidak mempunyai iman yang kuat. Jadi mereka hanya makan ikut nafsu sahaja, kalau dah kenyang mereka sendawa. Jadi mereka tak memikirkan golongan-golongan yang miskin apabila mereka kenyang. Jadi itu lebih kepada persoalan 1, 2 dan 3 ini tadi. Okey, jadi persoalan yang seterusnya, iaitu persoalan yang keempat. Persoalan yang keempat ini menyatakan orang yang beriman tidak akan melupakan orang miskin ketika mereka berasa kenyang, di mana kita boleh lihat dekat rangkap yang keempat. Dan persoalan yang terakhir, iaitu bersyukur apabila mendapat sesuatu merupakan tanda keimanan. Rangkap kita boleh tengok dekat rangkap yang kelima. Jadi persoalan kelima ini menyatakan kita perlulah bersyukur dengan segala pemberian yang telah kita terima daripada Tuhan. Walaupun sekecil zarah pun, itu juga merupakan pemberian Tuhan kepada kita. Kat luar sana lagi banyak orang yang terjejas, iaitu orang golongan miskin yang tidak mampu untuk makan dan minum seperti kita. Okey, kita dah selesai untuk bahagian maksud, tema dan rangkap. Kita akan tengok bentuk dan ciri sajak. Jadi sajak tersebut terdiri daripada 5 rangkap. Tadi ada 5 rangkap kan. Rangkap pertama mempunyai 4 baris dan rangkap kedua hingga kelima mempunyai 5 baris. Jadi jumlah baris untuk setiap rangkap adalah tidak sama, kecuali rangkap kedua hingga ke 5 mempunyai 5 baris. Yang ketiga pula, bilangan katanya 2 hingga 6 patah kata sebaris. Kemudian terdiri daripada 5 hingga 14 suku kata sebaris, dan bentuk untuk sajak ini adalah berbentuk bebas, bukan terikat. Jadi itu adalah bentuk dan ciri sajak. Seterusnya kita akan tengok unsur gaya bahasa yang terdapat di dalam sajak roti ini. Sekejap jadi unsur gaya bahasa yang
pertama yang ada di dalam sajak ini adalah unsur hyperbola. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hyperbola? Okey, jadi contohnya dekat sini penggunaan hyperbola ini adalah contohnya dekat sini, nafsu makan pun bergelora, melangit damai dirasa. Okey, jadi hyperbola ini maksud dia adalah perbandingan yang tidak logik ataupun melampau. Itu adalah hyperbola, iaitu perbandingan yang tidak logik ataupun melampau. Contohnya dekat sini adalah nafsu makan pun bergelora, di mana dia penyajak cuba menggambarkan nafsu makanan ini dengan perkataan bergelora, dan ini menunjukkan perbandingan yang tidak logik ataupun melampau. Kemudian contoh yang kedua adalah melangit damai dirasa. Itu adalah unsur gaya bahasa yang pertama, iaitu hyperbola. Hyperbola tadi apa? Hyperbola tadi adalah perbandingan yang tidak logik ataupun melampau. Yang kedua, unsur gaya bahasa yang kedua adalah metafora. Jadi metafora ini ialah bahasa kiasan yang tidak menggunakan kata-kata bandingan, di mana metafora ini dia boleh terdiri daripada konsep logik dan abstrak. Contoh dia percikan iman. Jadi di sini metafora ini dia tidak menggunakan kata-kata bandingan. Kata-kata bandingan contoh dia seperti bagai, dia terus bandingkan kedua perkataan tersebut dengan mencantumkannya. Jadi dia menggabungkan dua perkataan yang tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Contoh dia percikan. Selalunya percikan adalah percikan air, percikan minyak. Iman ni pula iman kita lah, kekuatan kita lah, itu iman. Jadi dia gabungkan dua benda yang tidak mempunyai kaitan menjadi satu maksud. Itu adalah metafora. Seterusnya kita ada personifikasi. Personifikasi ni adalah yang paling senang lah untuk kamu ingat apa maksud personifikasi ini. Jadi personifikasi ini dia merujuk kepada bahasa yang memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda, keadaan ataupun suasana, iaitu kita umpukan sifat manusia kepada benda yang bukan manusia. Contoh dia selera kian menggelepar. Jadi di sini penyajak mengumpukan selera ini adalah keadaan kita kan, selera. Selera kemudian dia bandingkan dengan menggelepar. Menggelepar ni maksud dia tangan kamu menggelepar macam tu. Jadi dia kaitkan sesuatu bukan manusia dengan sifat manusia. Itu adalah personifikasi. Seterusnya kita ada simile. Simile ini ialah kiasan yang membandingkan dua benda yang berbeza tetapi ada persamaan. Penggunaan bak, umpama, seperti, bagai dan laksana banyak digunakan dalam ayat jenis ini. Jadi simile ini dia menggabungkan dua perkataan yang berbeza tetapi mempunyai persamaan dan menggunakan perkataan seperti bak, seumpama, seperti, bagai dan laksana. Contohnya dekat sini, terhidang dia gandingkan dengan permaidani, terhampar. Jadi di sini dua benda yang berbeza tetapi mempunyai persamaan antara satu sama lain. Kemudian dia bandingkan dengan menggunakan, dia kiaskan perkataan ini dengan menggunakan seumpama. Jadi itu adalah simile. Dia gunakan perkataan banding untuk menghasilkan ayat kiasan. Jadi itu adalah simile. Seterusnya kita ada asonansi. Asonansi ini adalah
dari segi bunyi dia, asonansi ni adalah perulangan vokal. Di sini adalah perulangan vokal I diulang. Jadi itu adalah asonansi. Kalau aliterasi pula adalah perulangan konsonan. Di dalam sajak ini konsonan yang berulang adalah konsonan B. Jadi B ini berulang, itu yang dimaksudkan dengan aliterasi. Okey, yang terakhir adalah ritma akhir bagi rangkap pertama ialah A, B, A, dan ritma akhir bagi rangkap kedua hingga kelima adalah A. Jadi ritma dia adalah berbeza. Yang pertama beza dengan yang kedua, tapi yang kedua sampai kelima adalah sama. Okey, kita akan pergi ke bahagian terakhir dalam penyelidikan sastra kita, iaitu nilai dan pengajaran. Okey, jadi nilai yang terdapat di dalam sajak ini, yang pertama kita ada nilai kesabaran, yang kedua kita ada nilai baik hati, ketiga kita ada nilai kesyukuran, ini yang paling penting tadi, yang keempat kita ada keimanan, dan yang kelima kita ada nilai kesederhanaan. Kesederhanaan maksud dia janganlah kita terlampau, jangan kita over sangat. Jadi kita haruslah bersifat sederhana dalam semua perkara. Itu yang dimaksudkan dengan kesederhanaan itu. Okey, jadi yang seterusnya, yang terakhir, kita akan tengok pengajaran yang terdapat di dalam sajak ini. Jadi pengajaran yang pertama adalah kita hendaklah bersabar ketika menunggu untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kita hendaklah memikirkan orang lain agar orang lain turut mendapat rezeki. Yang ni memang dinyatakan, memang ditegaskan di dalam sajak ini. Yang ketiga, kita hendaklah ingat akan keadaan orang lain yang kurang bernasib baik. Jangan kita makan dengan sakan macam tu tapi kita tak ingat dengan golongan yang miskin. Yang keempat, kita hendaklah melatih diri agar menjadi orang yang beriman, yang kuat pegangan agama. Dan yang terakhir, sebagai manusia kita mestilah bersyukur atas nikmat kurniaan Tuhan. Tak kiralah kamu agama apa, tapi kita mestilah bersyukur dengan setiap pemberian yang telah diberikan kepada kita. Jadi itu adalah pengajaran yang terdapat di dalam sajak roti ini. Okey, jadi apa yang saya nak adalah kamu salin semula sajak roti ini di dalam buku. Nota ni saya akan share. Nanti kamu salin bahagian maksud rangkap, tema, persoalan, bentuk, gaya bahasa, nilai dan pengajaran di dalam buku Komsas. Okey, itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Terima kasih.